Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach El Filani, your colleague brain psychologist. Hari ini saya nak ajak you all semua bercakap tentang satu topik yang saya rasa sangat menarik, yang saya rasa banyak business owner dekat luar sana memang kena mengambil berat akan topik ini, kerana beberapa tahun penglibatan saya di dalam satu company yang pernah menaikkan branding dan nama saya sebagai Coach El Filani pernah memberikan saya banyak impact dalam saya belajar tentang pattern semua student saya yang mana terdiri daripada business owner, staff-staff mereka sendiri yang mereka datang daripada pelbagai industri, not only an individual, semua orang harus ambil topik hari ini sebagai satu topik yang saya rasa agak serius untuk kita sama-sama belajar dan perbaiki. Okay, because saya sendiri pun tim saya kecil, tapi dan saya tak ada permanent staff yang ramai pun. Cumanya dia tak perlu ramai asalkan mereka ini produktif. Dia tak perlu ramai asalkan mereka ini bekerja full-heartedly, loving what they like to do, working with full of passion, and insya-Allah mereka akan bekerja dengan habis hati dia. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah Coach punya video hari ini insya-Allah singkat sahaja, kerana saya cuma nak you all ambil poin-poin yang bakal saya berikan ni. Dan poin yang saya nak kongsi sekarang ni adalah 9 poin tentang ayat-ayat memang yang boleh bagi panas hati gila oleh seorang bos atau majikan kalau dia dengar kita sebagai seorang employees atau staff menyebut perkataan-perkataan ini. Okey, dan kita sebagai staff kita kena cuba elakkan daripada menyebut perkataan-perkataan macam inilah. Kalau kita nak berjodoh panjang lah dengan apa yang kita buat tu, kalau kita nak berjodoh panjang lah dalam syarikat tu, atau dalam satu-satu branding tu, atau dalam satu-satu perniagaan yang kita sedang mencari rezeki tu. Okay, so I hope ya Nafi, semoga insya-Allah video live saya kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang, yang ada staff ke, yang tak ada staff ke. InsyaAllah kita dapat cuba ambil pelajaran sama-sama daripada apa yang bakal saya kongsikan. Okay, pertama sekali ayat yang cukup besar pantang sebagai seorang bos adalah sudahlah, like as if you give up. Okay, kita kena faham kenapa point of manusia bila dia start rasa demotivated dalam apa yang mereka lakukan, emosi mereka akan terasa demotivated dengan keadaan itu, situasi itu. Jadi KPI dia, performance dia, the key performance indicator dia untuk dia perform dalam apa yang pun dia nak buat, dia terus akan jadi emosi dia tu drag down, and dia akan terus rasa demotivated dengan apa yang dia mahu lakukan, walaupun perkara ini hadir daripada masalah atau isu-isu yang sangat kecil. Contoh, kalau saya bagi contoh, it could come from any kind of industry kan, payah jugalah. Tapi you all semua boleh letakkan diri you sebagai seorang business owner yang ada banyak staff, yang ada staff di bawah jagaan you, dan mereka ini you have to understand, they have different way of thinking, pattern thinking mereka berbeza, dan mereka mempunyai personality yang tidak sama. Mereka ini semua datang daripada perspektif yang of course masing-masing ada pandangan sudut masing-masing, dan masing-masing ada pengalaman di dalam pekerjaan sebelum-sebelum ini yang berbeza dengan kawan-kawan di dalam organisasi itu. Tak sama. Diorang ni bukan sama-sama berhenti, oh kita berhenti kerja 7-11 together, babe jom lah together, kita pergi bekerja dekat tempat ni pula, jom lah, alah jom lah, kau ikut aku, babe aku dah masuk sini, sini bagus lah, jom lah. Ada je that kind of person as well in this life, but not everybody works that way, see. Jadi sudahlah is the form of a person yang memang dah give up dengan apa yang dia buat, atau dia rasa macam betul-betul demotivated. Of all the lines yang saya akan kongsikan ini adalah hasil daripada seorang pekerja yang dah terasa demotivated dan tak happy lagi dah dengan kerja dia atau apa yang dia lakukan. Okay, sudahlah when you say the word sudahlah, sebagai seorang bos, apa agaknya yang bos kita rasakan bila kita sebut perkataan itu? Yang kedua, kenapa bos boleh?
kenapa bos boleh. Jangan persoalkan kenapa bos boleh. Dia bos kau, suka hati dia lah. You see? So cerita dia sekarang ni, bila you ada line of visibility yang jelas daripada seorang leader, of course kita sebagai seorang staff bukanlah kita tiada hak untuk bersuara langsung, tapi kalau kita nak bersuara, kita harus melihat the hierarchy of that command. It comes from siapa, dan kita punya position, adakah ianya membenarkan kita untuk berbahasa sedemikian dengan dia, untuk mempersoalkan kenapa bos boleh, kenapa saya tak boleh buat, kenapa bos boleh. Of course bos boleh. Contoh, benda itu, katakanlah benda itu memang melanggar integriti diri you. Contohnya bos merokok di kawasan public for example, dan di subway ke tepi tu ada budak contohnya, and it's against your integrity as a mother to say that bos, boleh tak bos jangan isap rokok kat sini. Contoh, you can actually say it in a nice word, you can psychologically say it in a very nice words untuk membuatkan dia rasa that you bukanlah macam sound dia sebagai seorang staff nak sound boss, walaupun benda tu memang dia tahu, dia aware je, tapi it's up to his choice, and it's not within our control to say that oh you should do this, you shouldn't do this. Kita staff ke, kita bos ke, dia sendiri bos ke, they shouldn't be saying what you should do, what you shouldn't do. But when it comes to SOP of the company, the standard operating procedure of the company, the standard operating procedures means the company has SOP. So kalau anda kata bos tu dia man some rules, contohnya, alah bos boleh, alah benda ni hari tu bos boleh je tak keluarkan invoice pun, so saya bagi sewa saya pun tak keluarkan invoice, tak apalah kan. So tak boleh lah, you have to still follow SOP, because kita dekat situasi di mana dia mungkin boleh verbal je dengan kawan dia, tak apalah lah bro, boleh kurang sikit ni, so dia verbally agree to that agreement, says that okay lah dia ambil dengan harga yang murah sedikit contohnya. Tapi kalau anda kata kita sebagai seorang staff, bukan kita punya up to up our prerogative untuk bagi tahu dia yang oh okay tak apa boleh, alah boleh ni boleh kau tim ni, tak boleh. When you ban certain rules, sometimes you tidak boleh mempersoalkan kenapa bos boleh, saya tak boleh. Nombor 3, mustahil lah. These are form of you telling your brain that everything doesn't work in a positive way. Your line of words is very negative. So bila orang mengatakan sesuatu, dulu pun waktu saya bekerja di Awan Biru kan, bila kita punya superior cakap dengan kita tentang sesuatu perkara, atau klien atau customer, passenger sendiri yang cakap dengan kita, can I have Pepsi Light please, contohnya, can I have tomato juice please, contohnya, and you know already in your galley there's no such thing as such, contohnya lah memang tak ada daripada XKL tadi kita memang tak replenish langsung tomato juice atau Pepsi Zero, contoh you dah tahu benda tu tak ada, tapi you tak payahlah terus cakap dekat dia, I'm sorry sir, we don't have Pepsi Zero on this flight, or we're running out of tomato juice for this flight. Make a little effort untuk pergi pause 5 saat, then come back and say, I'm sorry sir, I've already looked for it, but we don't have it on this flight, contohnya. At least dia nampak you punya effort. So bayangkan kalau staff ini diberikan salah satu instruction dan tiba-tiba you terus cakap dengan bos you, mustahil lah bos, saya tak rasa lah. Contoh, bos you bagi you satu target, sales target, okay, kita nak kena jual 2,000 kotak ni bulan ni you all kena hit 2,000 kotak by hook or by crook, I don't care. Kenapa you rasa benda tu mustahil? Kenapa you terus rasa gila bos ni? Kenapa kita nak kena terus ada terus satu mental block di mana kita rasa benda tu macam this is impossible, you crazy? Tak boleh, because different people, they process information differently. So what you have to first analyze adalah, okay sekejap, kalau bos aku boleh dapat this kind of calculation untuk dia buat target yang kita kena jual 2,000 kotak sebulan, sekejap, macam mana dia boleh dapat this figure? Fikirlah dulu. Each and every one of us, kita ni dianugerahkan oleh Allah SWT satu akal fikiran yang kita boleh kenali sebenarnya menerusi pattern thinking itulah. Pattern thinking itulah namanya brain color. Brain color itulah yang perceive all the information yang masuk dalam kepala otak kita ni, macam mana kita fikir tentang benda tu. Kita tak boleh terus cakap impossible, gila bos ni, tak boleh. And itulah yang kita duk zikir dekat tempat kerja, kita cakap bos kita gila. Kita sebenarnya yang tak fikir dulu kenapa and why on earth he could actually come up with those kind of figures. You have to first fikir, kalau dia boleh come up with that kind of figure, there must be a way macam mana dia boleh dapat that figure. Okay, so contoh, katakanlah you ada 20 orang stokis,
Tak mustahil 2,000 kotak bahagilah dengan 20 orang stokis. So 20 orang stokis, so satu stokis boleh buat berapa kotak? Oh, maknanya satu stokis boleh jual 100 kotak, 100 kotak. 100 kotak pula, satu stokis tu mungkin ada 20 lagi ejen for example. So satu ejen boleh jual berapa kotak? Oh, satu ejen boleh jual 5 kotak je. Tak susah pun sebenarnya nak achieve. Contoh I'm just giving you an example of macam mana kita nak buat benda ni. Bila bos kita utarakan sesuatu, kita tak bolehlah terus jawab dekat dia, mustahil lah bos ni. Ish. Sebab dulu saya pun buat macam tu. Dulu bos saya pernah cakap, cik lah saya tak peduli lah macam mana, saya tak peduli cik lah nak buat macam mana, saya nak 1,000,000. Tahun ni saya nak 1,000,000. Dia buat aku macam microwave tau. Macam microwave. Dia buka ting. Macam tu. Dia masukkan chicken pie. Betul macam. Okay. Ting. 1 minit lagi aku nak 1,000,000. Macam tu. We're not microwaves or an oven. Without a planning, a proper structure planning, you wouldn't be able to actually achieve what you want. So in order for you to achieve what you want, you really have to know what you want. In order for you to know what you want, you have to set your target. And there are a lot of people in this world, they do not even know. They come to work. Okay, I just come to work for the sake of getting money at the end of the month. I don't care what's the company's target. You know, at least at the end of the month, aku boleh bayar kereta, aku boleh bayar all the commitments, you know. And these are the kind of wrong thinking yang telah terpasak di dalam pemikiran setiap satu di antara staff kita di dalam syarikat. That is one of the reason why sebagai seorang owner company, sebagai seorang business owner, you have to really brush up training dalam syarikat itu, betul-betul memasakkan belief, passion di dalam hati setiap staff you, kerana they are basically the mini ambassador of your branding, of your name, of your company. And if they do not perform in a way that they like to do what you're doing, or they are actually working towards the same direction like you do as a boss, macam mana kita nak achieve the same target or the same goal that we are actually having? So kau jadi macam businessman, business person yang shock sendiri je, because you are the only one who has that target, but not the whole team. Staff you semua tak ada target yang sama. You see? Okay, mustahil lah. So saya dah sampai dekat poin yang ketiga. Yang keempat, boleh tak bos suruh orang lain? Oh gitu. Okay, what sangat kau kan? Macam boleh tak saya, itu bukan dua benda lain, adalah satu benda yang macam pada saya macam tu. Sekali kau je nak suruh, bos tu kata boleh tak kau suruh orang lain sebab aku tak suka buat benda ni, atau aku tak nak buat benda ni, or this is not my thing, I don't know how to do it, you know. So you basically belum buat, you dah terus cakap boleh tak you suruh orang lain. So bos itu sebenarnya dia tidak akan bagi kerja tu pada you kalau dia rasa you're not capable to do that, you know. Kenapa dia berikan amanah atau tugasan itu kepada you? Kerana basically senang sangat, kerana dia tahu dan dia merasakan bahawa you are the only person yang dia boleh harapkan itu untuk melaksanakan kerja yang disuruh buat tu. Okay, so yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, itu bukan kerja saya. Di dalam syarikat saya bekerja dulu, kami panggil benda ni borderline, di mana kau draw line kau draw line dengan aku okay lah. So kerja kau dah siap, kerja aku tak siap, aku tak kangkang buat kerja aku sendiri. So wow, bestnya kita draw line. Okay, tak apa, tunggu bro. Dia macam tu. So kenapa dalam syarikat kita kena ada draw line macam tu? Kerja kau, kerja aku. Kau jangan masuk zone aku. Barang aku jauh usik. Kau usik kerja aku, siap kau. Macam tu. So why do we have to have this type of attitude di dalam satu-satu benda yang kita lakukan atau dalam satu-satu division yang kita buat? Contohlah pada coach, dua benda je yang kita tak boleh nak masuk campur sangat lah sebenarnya, graphic department atau finance department atau audit finance department, because these two departments dan HR lah, HR definitely you're dealing with PNC of the staff and so forth. So of course orang lain siapa-siapa pun tak boleh menggantikan tempat you. Kalau you berhenti ke, kalau you apa ke, it has to be handed over properly. But then kalau macam you cuti, contohnya kau pergi umrah 2 minggu, kerja grafik, kalaulah anda kata tak ada orang lain yang boleh jadi assistant di dalam carry forward in taking you punya workload tu semasa ketiadaan you, payahlah juga kan. Pengsan lah semua agent stokis ni, sebab nanti dia akan salahkan company dan dia akan cakap apa, lah HQ tak keluarkan bahan, lah HQ tak ada poster pun, tak ada poster baru ke, tak ada poster baru. Kau macam kena suap je macam tu. Macam hidup kau macam kena suap je. Kalau HQ tak keluarkan poster, kau jadi macam mati kutu. Tak boleh jual. Matilah. Stok air beku lah kat rumah. Sekarang ni dunia cyber, semua benda klik hujung jari je. Kau nak buat poster, nak buat apa, semua hujung jari je. So kita ni sebenarnya hidup dalam banyak sangat memberi alasan, you know, and one of it adalah mustahil lah. Tadi tu lah, mustahil lah, macam ish boleh ke, ish tak nak lah. So these are all pattern thinking manusia yang kita harus faham. Semua manusia ni cara mereka proses informasi atau maklumat ni berbeza-beza. So benda ni membuatkan
Kita semua tak sama. Sebab itu dalam satu-satu syarikat ni, bila kita duduk dalam satu-satu syarikat, kalau kita duduk satu-satu department tu semua warna yang sama, kau rasa aman damai ke? Oh tak juga. Tak semestinya kita corak pemikiran kita tu sama warna. Oh cara kita fikir pun sama. Tidak ya, kerana yang membezakan kita ni semua adalah emotional drive manusia itu, yang membuatkan kita ni drive to make that decision of our lives, is that color, that pattern thinking yang interpret all the information yang sampai dalam kepala otak kita tu. Okay, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, entah tak tahu. Ini jawapan favourite lah ni. Kalau staff aku jawab entah tak tahu, kelampang gitu. Taklah saya tak garang. Kalau saya garang, saya diam. Atau aku pakai lipstick merah macam tu. So kau tahu aku macam hari tu jadi material, mood aku tak berapa baik macam tu. Okay, betul. Staff saya dulu-dulu kan semua tahu, because I used to be a very sporting boss, very sporting. Sampai bos saya sendiri cakap, oh Cik La, awak tak boleh macam ni, awak tak boleh rapat-rapat sangat dengan staff. Betul, ada tidaknya. Sebab pada saya, these are all you. Okay, you have to be the version of you. You cannot simply listen to other people and say that, oh ya ke, aku tak patut jadi macam tu aku tak. Yes, at times, sometimes you have to really collect all the things that people say, but however, coming down to yourself, being yourself, you have to still filter of what other things yang bagus lah, kutip lah, what other things yang tak bagus. Tell yourself that one day kalau aku ada syarikat, aku ada staff di bawah jagaan aku, insyaAllah aku tidak akan layan orang macam mana aku pernah dilayani dalam syarikat aku dulu. See? So ambil kebaikan, always ingat benda tu. Dalam diri kita ni ada 34 kekuatan. Di antara salah satu kebaikan yang harus kita ada dan terus ada dan letakkan di hadapan adalah positivity and connectedness. Dalam apa jua benda yang berlaku, Allah tu kata kita boleh ambil kebaikan di atas satu-satu peristiwa yang Allah hadirkan tu. So you have to really understand, apa pun dugaan atau cabaran yang Allah bagi dalam syarikat itu ke, dalam hidup you ke, masalah ke, keuangan ke, apa saja, there must be a reason why Allah lakukan perkara itu di kala itu, di waktu itu. Sungguhnya Allah tu yang alim, dia maha mengetahui apa yang dihadirkan adalah yang terbaik untuk setiap hambanya. So you have to just have faith to Allah that things gonna be beautiful. Allah is Yabar, Allah tu maha baik. Okay, Allah is very kind. Allah loves all of us. Okay, itu bukan kerja saya. Dia draw line tadi tu, entah tak tahu kau jangan entah tak tahu dengan bahu-bahu sekali. Memang makan pelempang. Saya dibayar tak setimpal. You cuba tanya diri you semula. Sekarang ni coach nak minta, sebelum kita teruskan, kalau boleh cuba untuk selalu bayangkan setiap kali kita dapat ilmu, kita cuba sama-sama untuk berkongsi ilmu tu dengan orang lain juga, kerana that's how Allah expand our circle of knowledge. Okay, so cuba kongsikan live ini kepada siapa-siapa saja yang you rasa boleh membawa manfaat. Tag nama mereka di bawah ni. Kalau ianya yang Nafiq boleh memberikan mereka tu semua manfaat dalam syarikat mereka, dalam organisasi syarikat mereka, insyaAllah you all semua pun dapat pahala. Saya juga dapat pahala, insyaAllah. Okay, so entah tak tahu, jangan dijadikan lisan yang fasih di bibir, jangan tu cari masalah. Saya dibayar tak setimpal. Okay, you ask yourself back again, if I've been paid sebanyak 4,000 sebulan, bos akan tanya apa? Bos akan tanya, what can you contribute to the company? I'm paying you this much, kan? So kerja kau datang buka laptop main Facebook, macam tu. So bos pun boleh sebenarnya tengok KPI you every day. Oh sebenarnya you buat kerja satu hari tak sampai 3 jam pun kalau ikutkan. Tapi banyak main-main je. So benda tu boleh kan, bos pun boleh measure semacam mana kita nak measure. Kalau kita nak measure gaji kita tak dibayar setimpal dengan apa yang kita rasa kita lakukan dah terbaik habis tu, cuba letakkan. Okay, sekarang you keluarkan pula kad empathy you, kan? Kad empathy ni adalah di antara salah satu lagi kekuatan kita. Be empathy ni adalah kita meletakkan diri kita ni dekat tempat orang tu. So when you are being empathy, you are being empathized to other people, you akan faham orang lain dengan jauh lebih baik. Okay, so saya dibayar tak setimpal tu, seharusnya you tanyakan juga pada diri you, kalau aku jadi business owner, aku bayar budak ni gaji dia 1,000 lebih, 2,000 sebulan,
apa yang dia boleh contribute pada aku. Betul, kau tak ada pemikiran macam tu sebab sekarang ni kau boleh jadi bos. Kau tunggu. You wait until you become one, then you will understand. Tahu, setiap satu antara staff kita ni kenapa dia sebab bos tak jaga bajikan aku, tak jaga bajikan aku, bos tak gini, bos tak gitu. So we never question ourselves semula. Kalau aku jadi bos, one day aku fikir tak, macam mana aku nak fikir pecah kepala otak aku nak cari sales setiap bulan untuk make sure diorang ni semua komitmen terbayar, makan, bergaji, kalau yang dah ada anak 10, macam mana lah kan. Kalau staff yang sebenarnya tidak perform dalam syarikat ni, boleh je yang tidak perform kita boleh singkirkan, betul, sebab dia tak perform, tapi dia kenangkan kerana komitmen dia. Ada banyak je, saya baru dia tanyakan soalan oleh seorang alumni saya baru-baru ni, macam mana lah dia nak buang staff dia ni, sebab dia kata dia memang kena downsize syarikat, tapi dia tak boleh dan tak sampai hati nak buang sebab staff itu ada di dalam perjalanan mereka, jatuh bangun mereka di dalam syarikat itu. So sebenarnya macam mana pun, it's down to you on how you nilai each and every one of the staff that you have in your company tu. Okay, yang kedua terakhir adalah saya tak ada mood. Sekati kau je tak ada mood nak datang pergi kerja. Semalam putus dengan boyfriend, hari ni tak ada mood nak pergi kerja. Kita cakap dekat dia, okay, ni gaji akhir yang awak boleh kerja dengan mood awak, macam tu kan. Pergi relakan dia pergi dengan senyuman yang paling lebar sikit otak je. Okay, lepas tu yang terakhir sekali adalah dia ni teruk lah bos. Saya dah cakap dah dengan bos, kau tak payah dengar condemn orang, atau kita tak payah condemn orang. So kita sebagai seorang bos, kalau kita terkesan dengan benda-benda macam ni kan, dan kita tidak tahu menilai on macam mana kita nak sendiri evaluate each and every one of our staff, susahlah. Kita kena check balik kita punya leadership skills. You have to be able untuk timbang tara setiap satu antara anak-anak buah di dalam syarikat dengan baik. Itu adalah quality of being a very good leader dalam satu-satu syarikat. InsyaAllah saya Coach Elfilani, saya harap perkongsian saya hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Dan saya rasa sampai situ dulu video kita kali ini. 9 tips line hot paling panas sekali yang boleh bikin panas hati seorang bos yang akan dititipkan oleh seorang staff. Jangan sesekali sebut benda-benda macam ni, sebab kalau disebut dia boleh menghantar kita ke jalan yang boleh memutuskan silaturahim itulah. So staff kita boleh berhenti kerja dengan baik atau dengan tidak baik. Kita sebagai seorang bos akan ada rasa yang kurang senang. So kita tak nak invite semua benda ni berlaku dalam hidup kita, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, Coach Elfilani, your colored brain psychologist. Bye. Assalamualaikum.